السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih lagi ada beberapa hadis berhubung dengan tentang azan ini daripada kitab yang sedang kita baca, yakni Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya yaitu hadis Ziyad bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Ziyad bin Al-Harith As-Sudai, daripada Suda. Suda ni satu tempat ataupun satu tempat di Yaman, satu kabilah daripada Yaman, dan dia di Mesir. Ziyad bin Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana fahuwa yuqim wa dha'afahu. Hadis yang diriwayatkan ini, di mana kata Ziyad dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzan, yakni sesiapa yang melakukan azan, fahuwa yuqim, maka dialah orang yang melakukan iqamah. Yakni siapa azan, dia yang melakukan iqamah. Hadis ni diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini didhaifkannya, cuma di kalangan para ulama ada yang menghasankannya, tapi majoriti para ulama mendhaifkan hadis ini. Sebab hadis ni didhaifkan kerana di dalamnya ada Abdul Rahman Al-Afriqi. Dalam rangkaian sanad rawi itu ada rawi yang dipanggil Abdul Rahman Al-Afriqi. Nama dia Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um Al-Afriqi. Dia dianggap sebagai dhaif. Kalau nak ikut jalur daripada al-Imam Tirmizi, yakni hadis Tirmizi nak sampai kepada Ziyad bin Harith, At-Tirmizi kata haddatsana Hannad, guru At-Tirmizi. Hannad menyatakan haddatsana Abdah, guru dia menyatakan bahawasanya daripada Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um Al-Afriqi. Jadi Tirmizi dia ambil daripada Hannad daripada Abdah ambil daripada Abdul Rahman bin Al-Afriqi. Abdul Rahman bin Afriqi dia kata dia ambil daripada Ziyad bin Nu'aim Al-Khadrami. Ziyad bin Nu'aim lah yang mengambil daripada Ziyad Al-Harith. Ziyad Al-Harith bin Harith itu nak daripada Tirmizi kepada Tirmizi ambil daripada Hannad daripada Abdah dan Abdul Rahman Al-Afriqi daripada Ziyad bin Nu'aim daripada Ziyad bin Harith. Ziyad bin Harith daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita panggil apa tu? Sanad. Oleh kerana dalam rangkaian rawi itu adanya Abdul Rahman Al-Afriqi ini, Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um Al-Afriqi ini, dia ini dhaif,
disebabkan dia bukan kaki dia dhaif ni ada dua sebab. Lemahnya rawi itu satu disebabkan kerana adalah ni peribadi dia ni kaki kuat bohong, dia ni orang jahat. Kalau ada macam tu, kaki bohong lebih habisnya, dia dipertikaikan tentang adalah dah. Satu lagi, satu rawi itu dipertikaikan disebabkan dhabt, dia panggil dhabt, disebabkan kerana masalah dhabit. Dia bagus, tapi dia ni tak boleh, tak dapat nak ikat hadis ni. Dhabit ni kita kira dari segi sama ada daripada segi ingatan ataupun daripada segi catatan. Dia panggil dhabit sadar ataupun kitabah. Ada imam macam Al-Bukhari dan seumpamanya duduk di dada dia semua. Di kalangan para imam hadis, dia taklah ingat je lah mereka ni dibandingkan kita, tak ada apa lah, dibandingkan tuan-tuan pun rasa boleh depa lah, walaupun tak bawa kitab, jadi mereka imam-imam ni hebat, tetapi kadang-kadang dia bergantung kepada kitab. Bila dia bergantung pada penulisan, seorang rawi itu mungkin menjadi lemah apabila buku dia hilang umpamanya. Seperti yang terkenal dalam contoh hadis ni Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ni, dia bila buku dia hilang, kitab dia terbakar, dia dah masalah, dia tak boleh, lepas buku hilang tak boleh ambil hadiah dah. Ada imam dia kuat ingatan dia, tapi bila mari umur dia meningkat, dia mula lupa. Dia panggil ikhtalata bakhiratan atau ikhtalata bi akhir umrihi. Dia ikhtilat, dia keliru pada akhir umur dia. Dia kata ikhtalata bi akhiratin atau bi akhirih, dia keliru pada umur dia tua. Bila mari tua, dia tak ingat. Itu pun ulama-ulama hadis akan cuba, bila tengok dia tua, dia dah keliru, dia baca hadis. Kalau dia dapati bila dia tua orang pergi tanya hadis, dia tak mau cakap, dia takut dia tersilap. Jadi hadis-hadis dia tak ada masalah lah, kekal rekod-rekod yang lama. Ataupun jika mereka dapat bezakan, dia sebelum muda dan tua. Jika tua dia lupa, kita kira hadis dia masa dia muda, atau masa dia ingat lah, bukan masa dia muda. Macam mana nak kira? Dia pun mudah, bukanlah mudah, dia pun kena kaji siapa dia anak-anak murid dia yang pergi mengaji kat dia sebelum dia lupa. Jadi bila sanad tu daripada anak-anak murid yang mana pergi mengaji sebelum tok guru lupa, sanad tu okey. Tuan faham maksud saya? Tapi bila main anak-anak murid yang kita tahu ni semua geng yang mengaji lepas dia lupa, sanad jadi tak okey. Ini satu juhud jabbar, taruth effort, satu usaha yang besar yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis untuk tatabbu', nak ikut masalah-masalah rawi. Okey, balik pada isu yang kita bincangkan ini. Nama apa rawi kita ni yang dhaif ni? Nama apa? Nama apa? Ziyad. Dak, yang punca lemah ni siapa? Abdul Rahman Al-Afriqi. Dengar tadi macam Hamidiyah apa ni, nasihat kandang apa? Hujan-hujan ni. Abdul Rahman bin Ziyad
Al-Afriqi ini dia dhaif bukan kerana masalah adalah, tapi kerana masalah dia selalu keliru. Dia banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang disebut munkarat. Munkar dalam ilmu hadis ni bukan munkar macam kita cakap tu, man ra'a minkum munkaran dah. Sebab tu ada penceramah, dia ceramah hadis ni munkar. Itu diingat hadis tu hadis berdosa. Dah. Munkar dalam ilmu hadis bermaksud teks hadis tu khususnya, riwayat hadis tu ada juga munkar dalam sanad, tapi riwayat hadis tu telah bercanggah dengan rawi-rawi yang siqah. Maksudnya apa? Maksud rawi yang lemah, ataupun kadang-kadang di kalangan para ulama hadis dia tak beza lemah atau tak lemah, tapi telah bercanggah dengan rawi-rawi yang lebih kuat. Macam mana? Katalah satu hadis tu rawi yang kuat kata macam lain, kata sebut 3 kali. Kata Nabi buat benda ni contohnya 3 kali ataupun 4 kali, ataupun Nabi pergi satu nama tempat tu. Mari dia sebut hadis tu juga, dia punya jadi lain sikit. Sekali mungkin kita kata tersasul kot, 2 kali mungkin tersilap kot. Kalau banyak kali sangat, orang panggil apa? Dia ni memang jenis keliru. Oleh kerana rawi tu kadang-kadang apabila rawi tu dia riwayat hadis dia bercanggah dengan rawi-rawi yang lebih kuat ingatan. Saya nak buat contoh, nak bagi faham tuan-tuan di sini ni mudah macam ni. 10 orang anak murid pergi mengaji dengan satu guru. Semua balik cerita hak 9 tu cerita sama. Hak 1 tu cerita yang tu juga, tapi versi dia tu jadi lain sikit. Kan? Orang kata patah tangan, dia kata patah kaki. Sekali daripada dia tertidur kot masa tu. Besok dia ramai hadis lain pula, cerita tok guru dia cerita pula lain. Tok guru dia cerita warna kuning, dia pergi habaq kata warna hijau. 9 habaq warna kuning, dia habaq warna hijau. Itu juga timbul masalah di kalangan rawi, timbul masalah Nabi bismillah kuat apa tak macam bahasa bismillah, macam semasa baca Fatihah. Bukan petikaikan Humaid At-Tawil, kerana dia juga nak, tetapi riwayat dia dalam kes tu berbeza dengan anak murid hak lain yang kata tak dengar bacaan. Itu kita bahas dulu. Jadi apabila rawi tu sekali tak apa, 2 kali tak apa, tapi kerap sangat, kita kata dia dhaif li kathrati riwayatihi lil munkarat, banyak sangat meriwayatkan munkar, yakni bercanggah dengan rawi-rawi yang kuat. Tuan-tuan faham maksud saya ni? Maksud apabila alul hadis tu dari segi peribadi Abdul Rahman Al-Afriqi ni warak, zuhud, banyak ilmu juga, tapi bila mai petik hadis lain, orang lain cerita, hak dia seorang jadi lain. Banyak kali lain sangat. Ulama-ulama hadis telah mendhaifkan dia. Tuan-tuan faham cerita saya ni? Saya bukan penting dengar, penting faham. Saya kita dengar apa dia sampai ke Afriqi ni, kan? Afrika mana pula ni, kan? Kata kita nak baca hadis azan saja, nampai nak azan ke Afrika ni pasal apa? Jadi ini nak cerita bagaimana sesuatu hadis dinilai. Mungkin tuan-tuan tak boleh nak faham semua, tapi lama-lama tiap-tiap kali duduk dengar, lama-lama fahamlah, kan? Ilmu tu, sekali lagi ilmu macam tu lah. First time dengar, dia antara faham dengan tak faham, ada ilmu. Kali kedua dengar, kau duk faham. Lama-lama dengar, lagi faham. Tapi dia kata ini ilmu makrifat ni, lagi mengaji lagi tak faham. Yang tu ilmu memang jam. Itu bukan ilmu.
ilmu dia faham. Nabi doa Allah mafaqihhu fid din, faqihkan dia agama, faqihkan ilmu. Okey, tak apa. Rawi ni, hadis ni di sisi jumhur para ulama adalah hadis yang dhaif. Tidak dinafikan ada di kalangan para ulama yang menghasankan hadis ni. Hasan ni dia angkat sikit daripada dhaif. Hadis yang nak jadi hasan ni umumnya hadis yang nak jadi hasan ni hadis yang masalah dia pasal dhabit tadi, bukan masalah peribadi, bukan rawi pembohong, tapi rawi yang ada masalah macam tu, keliru. Hadis-hadis macam ni kalau ada sokongan yang lain, sokong dia, masuk macam nak sokong, sama ada hadis lain cerita lebih kurang sama macam tu juga, ataupun hak mana dia sebut tu boleh disokong dengan apa yang ada dalam Quran umpamanya, boleh diangkat hadis tu. Di kalangan para ulama ada yang menghasankan hadis ni, tapi majoriti mendhaifkan hadis ni. Walaupun ia dhaif, bahawasanya Nabi kata siapa yang azan dialah yang iqamat. Tetapi majoriti para ulama menyatakan inilah amalannya. Kalau satu orang tu azan, dia jugalah yang iqamah. Cuma para ulama berbincang, kalaulah sekiranya dia azan, orang lain iqamat, boleh ataupun tak? Dari segi sah, sepakat para ulama sah, tak ada masalah. Cuma di kalangan mereka ada yang menyatakan afdalnya yang azan itulah iqamah. Di kalangan mereka ada yang menyatakan bahawasanya sebenarnya tak apa, orang lain azan, orang lain iqamat pun tak apa. Seperti di dalam mazhab Abu Hanifah, yang qaul daripada mazhab Malik, mereka kata tak ada masalah dalam masalah ni. Jadi taklah kata hui, orang lain qamat, orang lain bang, orang lain qamat, mana boleh. Sebenarnya majoriti para ulama kata boleh, cuma mereka kata yang afdalnya apa. Oleh kerana hadis ni dhaif, ada juga yang menghasankan, dia kata eloknya yang bang itulah iqamah. Dan dia kata, Tirmizi kata walakin al-amal alaihi inda aktsari ahli al-ilm. Tapi inilah amalan di sisi kebanyakan ahli ilmu. Ahli ilmu menyukai, kata dia, yakni para ulama menyukai orang yang azan dialah yang iqamah. Karena hadis ni lah, walaupun dhaif, dia kata adalah juga sanad sikit-sikit, pasal dia bukanlah dhaif isu besar, dhaif masalah keliru tu, dengan sokongan-sokongan yang lain. Okey. Jadi dia akhu suda, dalam riwayat yang lain yuqimu akhu suda fa inna man adzan fa huwa yuqim. Nabi kata, bila dia kata dalam riwayat yang lain juga, dia kata apabila Ziyad bin Al-Haris ni dia azan, bila dia azan, Bilal mari, Bilal lah nak qamat, Nabi kata bagi dia qamat. Tapi riwayat itu dhaif. Riwayat itu dhaif. Okey. Ni juga timbul masalah macam tu jugalah. Di kalangan para ulama, mereka menyukai orang yang khutbah dialah yang jadi imam. Namun begitu, berdasarkan riwayat-riwayat macam ni, tidak boleh, kerana tidak ada satu peruntukan yang demikian. Maka di kalangan mereka dalam mazhab macam ni juga, dia kata siapa orang boleh baca khutbah orang lain, boleh jadi imam orang lain. Misalnya orang tu dia baca khutbah, tengah-tengah baca, habis baca khutbah tu imam senak perut tak sangka. Dia kata ni, aku nak pergi bilik ayak lu, hang pergi jadi imam. Boleh tak? Dan tidaklah disyaratkan di sisi ulama majoritinya bahawasanya orang yang baca khutbah mesti berwudu.
Kerana dia baca khutbah peringatan saja. Yang syarat wuduk adalah ketika dia salat. Ni kan ada pembahasan dan khilaf para ulama yang akan kita bincangkan nanti. Okey. Pasal apa yang depa yang kata tak apa ni? Pasal apa yang kata tak apa ni? Orang lain qamat pun tak apa ni. Sebabnya hadis yang berikutnya macam Wali Abi Dawud min hadis Abdullah bin Ziyad Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu qala ana ra'aituhu yani al-adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim anta wa fihi dha'fun aidan. Okey. Dalam riwayat Abu Dawud daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid ni Al-Ansari, kita tahu cerita dia. Dia ni terlibat dalam perang Badar, dia juga terlibat dalam perjanjian Aqabah. Abdullah bin Zaid ni lah yang mimpi tengok azan. Kan kita bincang dulu macam mana nak panggil orang semayang, kan? Akhirnya Abdullah bin Zaid telah mimpi lafaz-lafaz nak panggil orang semayang azan tu. Dia yang mimpi. Nabi SAW suruh siapa? Siapa Nabi suruh azan? Nabi suruh dia ajak kat Bilal azan. Bila Bilal azan, dalam riwayat ni dia kata kepada Nabi SAW, ana ra'aituhu, aku yang mimpi. Bukan tanda dia nak jawatan tu ataupun allowance tu. Zaman tu tak ada lah allowance apa. Jadi sahabat ni, depa ni berlumba-lumba nak buat baik. Jadi kalau boleh dapat fadilat ni, dia kata Rasulullah, aku yang mimpi. Nabi kata, wa kuntu uriduhu, aku lah rasa aku teringin lah nak lafazkan tu. Tapi Nabi SAW telah bagi kat siapa? Kat Bilal. Pasal apa Nabi bagi kat Bilal? Anda, suara Bilal ni lebih jelas. Suara Bilal lebih jelas. Nabi, ini soal pentadbiran. Soal pentadbiran. Saya sebut tadi ada satu mesyuarat. Kadang-kadang kita dalam masalah pentadbiran yang menyebabkan kita gagal ialah kerana kita nak jaga hati orang sangat. Orang tu kadang-kadang tak layak lah, tapi kita nak buang dia, kesian kat dia apa, walaupun kita telah korbankan orang yang lebih ramai. Korbankan orang lain yang lebih ramai. Sebab sian kat dia lah. Kita mungkin boleh bagi sagu hati kat dia, boleh pujuk dia, tapi kadang-kadang ada orang tu dia tak boleh dah buat kerja tu, kita gagah juga. Sebab apa? Sebab nak jaga hati satu orang, kita korbankan ramai orang. Bila kita nak buat reform, bila kita nak buat pembaharuan dalam apa-apa institusi, kita mesti akan hadapi masalah ni. Ada orang dia komplain pasal dia, tapi kalau dia fikir, dia pun kadang-kadang tak boleh pi dah. Di Perlis tak ada lah cerita ni. Ini cerita negara-negara Afrika berlaku macam tu kadang-kadang. Misalnya satu orang tu dia nak baca pun tak apa boleh pi dah. Nak duk mai masjid pun duk demam dah, sak batuk, sak demam. Tapi kita suruh dia duk, orang duk berdehem, boleh lagi? Boleh lagi. Duk boleh lagi macam tu, tak apa lagi. Dia tunggu. Jadi bila nak tunggu hak berpotensi, hak muda-muda ni, kadang-kadang yalah bukanlah yang muda cukup syarat, dia pun kena tunggu sampai kontu pun nak kena jadi tua juga. Dah batuk nak dengan sama dengan dia, barulah dia letak jawatan. Kau ni pun naik, kau ni pun batuk pula. Tak padan lah macam tu. Tak padan lah macam tu. Sebab tu kita bagi laluan lah. Nabi memanglah ikut Abdullah bin Zaid lah yang mimpi,
Tapi dari segi suara siapa? Boleh ke suara Bilal? Nabi bagi kepada Bilal. Nabi bagi kepada Bilal. Tu cerita azan. Macam tu juga pentadbiran, macam tu juga. Kadang-kadang orang tu tak boleh lah, gagah juga. Itu okey lagi. Kadang-kadang dia tu ada masalah, gagah nak pegang jawatan juga. Bagilah habis kes mahkamah dulu. Tu cerita, ni pun cerita Afrika ya, cerita di Afrika. Okey. Qala, kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid, fa aqim anta, engkau yang iqamah. Kalau berdasarkan riwayat ni, orang lain yang azan, Nabi bagi orang lain yang iqamah. Riwayat ini pun dhaif, dihasankan oleh sebahagian para ulama. Dhaifnya pasal apa? Pasal pada sanad dia ni ada Muhammad bin Umar Al-Waqifi. Macam masalah tadi, dia adalah dhaif, dia didhaifkan oleh Yahya bin Qattan. Didhaifkan oleh Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in dan Al-Baihaqi dan seumpamanya. Okey. Balik kepada hadis ni. Hadis ni dia macam berbeza dengan hadis tadi. Bezanya apa? Bezanya ni dia kata Rasulullah, aku macam bahasa kita ni, aku ingat akulah teringin azan ni, pasal aku mimpi. Nabi kata tak apalah, hang iqamah, baik, hang iqamah. Berdasarkan hadis ni menyebabkan sebahagian mazhab kata orang lain azan, orang lain iqamah tidak menjadi masalah di dalam hal ini. Kedua-dua riwayat dhaif. Cuma At-Tirmizi, Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi ni bila dia riwayatkan hadis, dia bagi hukuman hadis, kadang-kadang dia bagi komentar fiqh sikit. Yang komentar fiqh tu lah yang dia sebut wa alaihi al-amal inda aktsari ahli al-ilm. Di atas hadis yang dhaif inilah amalan kebanyakan ahli ilmu. Maksudnya tahu dia dhaif, tapi ini pilihan ahli ilmu. Yang ni pun dhaif juga, tapi bukan pilihan kebanyakan. Sebahagian ahli ilmu kata tak ada masalah. Azan, iqamat, tidak ada masalah berdasarkan kepada hadis ini. Karena Nabi SAW kata kepada Bilal, fa innahu anda minka sautan. Bila dia bagi Abdullah bin Zaid bagi tahu kat Nabi azan tu, Nabi kata kat Bilal, kum ya Bilal, kau bangun. Bangun. Nabi kata fa innahu anda minka sautan, kerana dia lebih kuat, jelas suara dia dibandingkan engkau. Dibandingkan siapa? Hak mimpi ni, Abdullah bin Zaid. Yang ni macam saya sebut tadilah, macam itulah. Kadang-kadang orang ni sumbangan dia bagus, tapi nak buat kerja tu dia tak boleh. Hak ni yang selalu kita sebut. Nabi ni walaupun sahabat rapat dengan dia, rapat, sayang Nabi, tapi bila minta jawatan Nabi tak bagi. Nabi tak, macam kes Abu Dhar yang kita sebut selalu. Dia tengok Nabi bagi ke orang tu, Nabi bagi ke orang ni, Nabi sayang kat dia, tapi tak ada bagi kat dia. Bagilah kat aku Rasulullah. Bukan kerana dia nak allowance ke apa, dia nak khidmat lah. Nabi duk khidmat dah Nabi. Dia kata, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi ma'alayh. Wahai Abu Dhar, engkau dhaif. Itu jawatan ni semua amanah, pada hari kiamat kelak kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan hak. Nabi tak lagi. Nabi sayang dia. Kita hak kita sayang, kita bagi. Pasal Nabi tahu dia bab lain boleh, bab tu dia tak boleh. Bagi bab solat semua dia bagus. Tapi ada sahabat yang baru masuk Islam, sahabat pun
ha? Amr bin As, dulu kita sebut Amr bin As baru masuk Islam, Nabi lantik jadi ketua pasukan tentera yang kecil pergi buat dalam perangan Salasil. Nabi hantar lantik dia pergi. Sahabat pergi, sahabat pun tengok, Amr bin As orang sejuk, dia tak bagi orang menyala api, dia perang sekerat, dia balik, dia berjunub, dia jadi imam, dia tayamum saja. Sahabat lama-lama ni, dia ni tak boleh lah, nak kena pergi mengadu kat Nabi balik ni. Tapi dia taat lah kat dia, sebab Nabi lantik lah. Dia taat lah, dia balik. Nabi tanya dia, apa Am? Orang semua wuduk, yang kau berjunub tak mandi nak jadi imam. Dia kata sejuk. Kalau kena sejuk nanti aku sakit teruk. Dan aku ingat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Dia kata fadhahika Rasulullah. Rasulullah gelak kat dia. Dia pandai. Ada orang baru mengaji pandai, ada orang lama mengaji bukan tak pandai, tak apa nak pandai. Lain yang abang, lain nak dia faham. Jadi sebab tu Nabi kita, hadis yang selalu kita baca, an-nasu kama'adin az-zahabi wal fiddah. Manusia seperti galian emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam jika dia faham. Sebab tu orang kawan-kawan kita baru masuk Islam, kadang-kadang baru masuk Islam, mustadi Islam, mengaji Islam 3-4 tahun, boleh ceramah lebih daripada orang hak duduk lama mengaji Islam ni. Hak duduk lama mengaji Islam ni duk panggil dia tu mu'allaf tu. Kawan hak panggil tu lebih mu'allaf lagi. Bukanlah. Kata kawan hak tu lebih pandai lagi hurai agama. Tengok kawan sahabat-sahabat kita yang masuk Islam di Malaysia di zaman teknologi ni, masuk study, orang putih yang masuk Islam. Ni petunjuk gambar Mike Tyson dengan 2-3 orang boxers yang international boxers ni yang semayang. Mereka semua kadang-kadang tengok tertib solat mereka, semua mereka kadang-kadang lebih faham. Semua orang kita boleh tengok, mana boleh tak faham Islam, mayang bukan semak pendek. Dia tahu bab tu ya. Dia tahu bab semak pendek, dia tak tahu fiqh luas. Tapi saya nak ceritanya, Nabi SAW bagi kepada Bilal, dia tak bagi. Dan sahabat ni, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Okey. Ini adalah hadis yang kita baca dalam bab ni, di mana Nabi SAW dalam hadis ini walaupun dhaif tapi telah menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Sahabat ni kita tengok, kalau berdasar dia dhaif ni, semua orang nak azan lah. Sebab apa? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma la yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Jika manusia ini tahu kelebihan azan dan as-safful awal dan saf yang awal, kemudian dia tak ada ruang untuk dapatkan benda tu melainkan kena undi. Bukan undi itu tu apa, undian lah, cabutan tu, apa nama kita? Dan saya mereka akan cabut undi tu untuk dapat peluang supaya pergi ke depan. Duduk dalam sahabat kita, saya pun tuan-tuan baca, kita pun Nabi sebut, tapi kita pun
Kerana kita tak tahu hak Nabi sebut tu. Nabi kata kalau dia dapat tengok pahala tu, saya pakatlah kita ni. Tak apalah undi pun, tunggu undi lah bagi nak dapat, boleh duduk di depan. Macam kita nak beli rumah tu, nak hendak hak bahagian corner lot tu, pi cabut undi. Kalau kata bukit 7:30 pagi cabut, pi kita beratok pun tak apa, kut dapat hak bahagian corner lot kita tu. Contohnya begitulah. Tapi Nabi SAW sebut hal itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Banyak kata hajar. Okay, apa ini? Apa hukum bagi seorang isteri memasang alat pencegah kehamilan atau memakan ubat perancang keluarga tanpa pengetahuan suami? Ada beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, boleh tak satu orang rancang keluar anak dia supaya dia tak dapat lagi anak? Misalnya dia tak mau lagi lah anak pada 2 tahun awal kahwin tu, kerana misalnya nak bagi habis belajar dulu, contohnya lah. Boleh ataupun tak? Boleh, selagi mana dia tak memutuskan langsung zuriat. Maksudnya dia buat bagi tak boleh dapat sampai bila-bila. Majoriti para ulama menyebut, walaupun disebut sebagai sebahagian mereka memakruhkannya, tapi oleh kerana ada hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Jabir menyatakan kunna na'zal wa Qur'anu yanzal. Kami melakukan azal. Azal ni dulu ialah bila pasangan melakukan persetubuhan, suami mengeluarkan kemaluannya sebelum berlakunya jatuhnya air mani di dalam rahim isteri. Kata Jabir, kami melakukan azal itu sedangkan Quran turun. Maksudnya ialah jika sekiranya ia sesuatu yang diharamkan, nescaya Quran akan memberitahu larangannya. Tapi bila Quran tak bagi tahu, menunjukkan hal itu boleh. Khasnya, khususnya apabila mereka dulu mereka pergi semasa peperangan dan seumpamanya, maka hadis ini menjadi asas boleh. Cuma para ulama membincangkan ialah, bolehkah suami tiba-tiba dia nak mengelakkan anak tu, dia keluarkan kemaluannya dalam keadaan semasa melakukan hubungan. Di kalangan mereka menyebut, dia juga hendaklah memastikan tentang keadaan hal isterinya. Maksudnya ialah, jika dengan tindakan dia itu menyebabkan isteri tidak menikmati persetubuhan itu, belum isteri menikmati, dia dah keluarkan kerana dia fikir anak tu dia tak boleh. Kata mereka kerana persetubuhan hak bersama, hak menikmatinya secara bersama. Apapun isunya ialah isu tu teknikal lah, bahawasanya kalau dia nak lakukan, dia kena pastikan juga isteri juga menikmati hubungan yang halal itu. Kalaulah satu orang suami isteri berpakat nak rancang keluarga dia, maka boleh, dengan syarat, kata mereka, dia tidak putus kata tak mahu anak langsung. Kerana tak mahu anak ni menyanggahi fitrah perkahwinan dan menyanggahi di mana Nabi sukakan supaya kita banyak anak. Maksud kalau dia rancang lagi 3 tahun dah kahwin, tak mau lahir luar negara, nak balik dalam negara, itu semua tidak menjadi masalah. Cumanya kalau sekiranya isterinya melakukan
isterinya lakukan. Macam dia tadi, isteri dia pasang, boleh tak? Ada hal boleh, ada hal tak boleh. Hal yang boleh ialah kalau sudah ada kesepakatan. Misalnya masa nak kahwin ni, kita boleh kahwin tapi saya tak mau lagi lah ada anak masa duduk di luar negara ni ataupun masih duduk belajar ni. Dia kata tak apa, saya setuju. Jadi bila dia setuju, dia tak, dengan tu sebelum kahwin dia dah pasang alat tu, memang dia tak dapat. Suami tu mungkin tak tahu tapi kita tak nak dah, dia duk fikir tak dapat anak. Tapi dia dah bersetuju. Maksud atas al-muslimun ala syurutihim, orang Islam di atas syarat yang dipegang. Kalau sekiranya isteri mendapati, kalau dia, doktor tak nasihatkan dia, kalau dia dapat anak ada risiko yang besar untuk dia, juga boleh walaupun suami tak setuju, kerana isteri berhak untuk memelihara nyawa ataupun keselamatan dia. Tapi kalau tak ada alasan, isteri takut lepas ni tak berapa ramping macam dulu misalnya lah, tak ada alasan, suami duk heran, suami duk nak anak, yang anak tak dapat, dia tipu suami dia, yang itu adalah satu kesalahan dan itu adalah satu penipuan dan telah menghalang hak suami dia untuk mendapatkan anak, melainkan isteri ada alasan tadi dan seumpamanya. Wallah, azan dulu. Okey. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 ke 70 tahun. Adakah jika satu orang tu umur lebih daripada 70 tahun, dia bukan lagi umat Nabi Muhammad? Macam mana? Ramai juga tonton kat tangan ni bukan. Bagus ya. Tak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW kata, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Nabi kata umur umatku antara 60 ke 70. Sikit sangat di kalangan, sedikit di kalangan, wa aqalluhum, sikit di kalangan mereka, man yajuzu zalik, siapa yang lebih daripada itu. Ada yang lebih, tapi majoriti umat ni daripada ratus juta ni, sekarang umat Islam ni dekat nak boleh pi tak berapa tahun lagi sampai 2 bilion. Sekarang campur dari segi peratusannya antara 60 70, matilah manusia ni. Tambah-tambah musim Covid ni lagi ramai lah. Dan itu pun Nabi kata sedikit sangat di kalangan umat dia yang mana lebih daripada itu, lebih daripada 70 ke 60 itu. Tapi itu bukan menunjukkan orang yang lebih daripada 60 70 tu tak bagus. Ada 2 orang Badui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang hasan, di mana 2 orang Badui ni dia datang tanya Nabi dalam bahasa dia panggil ya Muhammad. Dia tak bagus, dia tak panggil ya Rasulullah. Dia tanya Nabi SAW, man khairul rijal ya Muhammad, siapa lelaki yang bagus wahai Muhammad? Nabi kata kat dia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini kalau panjang umur, baik amalan,
Bagus ya. Ini macam tuan-tuan, mudah-mudahan yang panjang umur dan baik amalan. Cumanya panjang umur ni dia sedikit juga ada masalah lah. Kita semua nanti kan ada masalah. Ulama-ulama amat panjang umur. Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata, a'zarallahu ila mri'in akhara ajaluhu ila sittin, akhara ajaluhu hatta balagha sittin. Allah Ta'ala bagi keuzuran untuk satu orang yang dilewatkan umurnya sehingga 60. A'zarallahu ila mri'in akhara ajaluhu hatta akhara ajaluhu hatta balagha sittin sana. Allah bagikan keuzuran ni pada satu orang sehingga ajal dia 60. Maksudnya kalau dah 60 pun tak tahu nak taubat-taubat juga, macam keuzuran Tuhan tu tak ada. Hadis ni ulama bincang panjang. Macam mana? Taubat kan sampai ke hujung hayat. Tapi hadis ni dia macam bagi tahu macam ni. Manusia ni bila buat salah, dia tak apa, aku nak taubat nanti. Aku nak buat, insya-Allah nanti aku buat. Salah ni semua orang buat. Tak ada siapa lah yang tak buat salah. Tok Syekh ke tak buat salah, berdosa belakang. Tapi berterusan di dalam kesalahan, enggan kembali kepada kebenaran, Allah bagi seolah-olah peluang ni sampai 60. Dan sebagian riwayat 70. Seolah-olah tak apalah, tak apa. Tapi sampai dah 60, 70, dia duk buat perangai tu, tak semayang tu, tak mau semayang situ. Macam dengan peluang nak patah balik tu tak jumpa jalan lah. Yang tu kita takut. Terutama orang-orang yang duduk di dalam lingkungan hidayah. Setiap hari dia tahu benda yang benar ni sampai ke telinga dia, dia tak mau ikut yang benar tu. Benda berdosa manusia buat, semua orang buat benda berdosa. Tapi dia buat berdosa, dia istighfar, dia patah balik, dia minta ampun. Ni dia duk lajak salah ni. Sampai dah 60 pun duk style dia tu jugalah, 70 pun duk buat style tu jugalah. Duk buat cakap pandai macam tu juga. Uzur Tuhan kat dia sampai sekat tu. Yang ni kita takut. Orang tua kita bila kita tengok dah sampai lebih pada ni, dia tak mau nak patah balik pada yang benar ni. Macam dah hujah 70 tahun, 60 tahun aku bagi hujah dalam hidup kau. Dalam Quran kita baca itu surah Ahqaf tentang insan. Allah kata hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang tuan-tuan nak baca. Hatta idza balagha ashuddah, sehingga apabila satu orang tu sampai pada umur matangnya, wa balagha 40 sana, dan sampai kepada 40 tahun. Tuhan kata, bila sampai 40 tahun apa dia buat? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia pun kata, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku
agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Wa aslih li fi dzurriyyati, tolong baiki zuriat keturunanku. 40 fikir zuriat lah. 40 dia subang duduk tani ni pening kan. Tapi Nabi kata uzur tu umat matang tu lajak lagi sampai berapa? 60 dan sebagian riwayat 70. Sampai 70 orang kata jom lah kita pergi semayang lah, berhentilah salah-salah banyak-banyak ni. Dia tanpa nak pergi, aku ada cara tu. Dia buat style dia. Silap tak apalah, kadang-kadang tersilah cakap. Tapi kalau itu dia tenggelam dalam itu, uzur Tuhan macam habis untuk dia. Bukan Tuhan tutup pintu taubat. Maksudnya kalau melainkan dia tu 70 tahun baru orang mai bawa Islam kat dia. Sebelum ni tak ada siapa nak ajak kat dia. Uzur Tuhan ada untuk dia. Ini rumah tepi masjid, tiap-tiap hari orang abang bagus, dia duduk kira buah dia juga. Yang ni macam kalut sikit lah. Kalut sikit. Kita kena bagi periman. Kalau Tuhan panjangkan umur, tak apa. Kita ni pun kita tahu, tidak ada di kalangan kita yang masuk syurga kerana amalan kita. Kita semua masuk syurga kerana apa? Kerana rahmat Tuhan semata-mata. Amalan kita apa sangat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan bahawasanya, Nabi kata, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Seseorang tak, amalannya tidak memasuk, sama sekali seseorang tidak memasukkan amalannya ke syurga. Amalannya tidak memasukkannya ke dalam syurga. Amalan seseorang sama sekali tidak masukkannya dalam syurga. Sahabat dengar tanya, ya Rasulullah, wala anta, engkau pun macam tu kah? Wala ana, kata Nabi, aku pun amalan tidak memasukkan dalam syurga. Illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmat, melainkan hanya kerana Allah itu telah melimpahkan kurniaan dan rahmatnya saja. Padan dengan semayang kita nak beli syurga, hak hebat. Nak beli rumah pun tak padan lagi, tak padan. Fasaddidu wa qaribu, Nabi kita dekatkanlah. Wala yatamanniyanna ahadukumul maut, jangan kamu bercita-cita mati, kata Nabi. Fa amma muhsinun fa'allahu yazdadu khaira, kalau dia tu orang baik, mudah-mudahan dia tambah lagi buat baik. Wa amma musiun, jika dia orang jahat, fala'allahu an yasta'ti, boleh boleh jadi kalau dia tu tak bagus, dia akan menyesal tak amalan dia. Umur panjang, panjanglah Allah bagi panjang. Jangan setengah orang, aku ni panjanglah, bila nak mampu tak tahu. Ada orang macam tu, saya pernah dengar. Na'udzubillah, dia kata bila nak mampu, dia kata rahmat Nabi kata tak sah cita-cita mati. Kalau dah ada ni panjang, hak buat baik tambah baik, hak buat salah rasa bersalah. Sebab tu kadang-kadang kita ambil peringatan lah, saya ambil peringatan, tuan-tuan pun ambil. Kita semua anak Adam ada buat salah, tentu dah ada buat salah. Tapi berbeza dengan buat salah dengan tenggelam di dalam kesalahan. Salah istighfar, tapi buat salah duk rasa betul sampai 60, 70 duk panggil macam tu. Dia tengok dalam cermin, dia tak rasa dia tua. Tengok cermin, tak ada siapa yang lebih tua pada aku, tu pun tak ada siapa yang lebih muda pada aku. Moga cermin dia tengok seorang,
Sebab dia berdiri depan cermin 3-4 orang lah. Maka sebab tu mudah-mudahan Allah rahmat kita, panjang umur. Macam kata Nabi tadi, orang yang baik apa? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan ya Allah. Banyak orang soalan tu, Imam Ghazali lah, Asy'ariyah, Maturidiyah lah, semua naik mana? Kali ke depan lah kita jawab. Di Malaysia ni ada puak mesti dengan fiqh, mesti dengan tasawuf Imam Ghazali baru jadi ahli sunnah. Imam Ghazali itu meninggal pada tahun 505 Hijrah. Jadi 400 tahun sebelum dia, orang tasawuf dengan apa? Saya pujilah Al-Imam Al-Ghazali di sudut sumbangan dia, keilmuan dia. Kita taklah kata dia bukan ilmuwan besar, tapi nak mensyaratkan bahawasanya manusia nak jadi Islam dengan syarat akidah hak betul, kena jadi macam Imam Ghazali, susahlah kalau macam tu. Imam Ghazali salah satu daripada imam. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam Syiar A'lamun Nubala, wal Ghazaliyu imamun kabir wa ma min syarti alim alla yukhti. Dan Al-Ghazali itu imam yang besar, tetapi bukanlah syarat nak jadi orang alim itu tidak salah. Kemudian dia menghimpunkan tentang kritikan ulama terhadap karya Al-Imam Al-Ghazali. Di samping Imam Ghazali itu ilmuwan, tapi orang mengkritik karyanya. Bukan yang mengkritik itu geng-geng pergi mengaji Madinah ni balik kritik, tak. Pada zaman kerajaan Andalus di bawah Yusuf Ali Tasfin, ini yang merupakan tokoh dengan fatwa Qadi Ibn Hamdin. Mereka telah memfatwakan pada kurun yang kelima supaya kurun yang keenam Hijrah, mereka memfatwakan supaya dibakar buku Al-Imam Al-Ghazali di seluruh Andalus. Bukan kaki anti-Islam. Ibn Hamdin qadi besar dengan kesepakatan para ulama Andalus. Mereka kata, saya bukan quote elok, saya cerita dari segi sejarahnya. Kitab Ihya dibakar di seluruh Andalus di hadapan Masjid Qurtubah. Yusuf Ali Tasfin bakar. Dia bukan nak bakar, dia pemerintah dengan nasihat para ulama. Mereka bukan ulama geng Salafi ke apa, tak. Mereka ulama Asy'ari daripada mazhab Malik. Seluruh Andalus, sehingga tidak ada, dibakar. Andalus terkenal dengan perpustakaan-perpustakaan yang hebat, tidak boleh ada di perpustakaan pun. Ke situ sampai tindakan mereka. Kemudian Al-Ghazali kemudian diangkat balik. Apabila balik anak muridnya seperti Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, alim mazhab Maliki, bukan Ibnu Arabi Muhyiddin Ibnu Arabi tu, yang tu lain. Ni Abu Bakar Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, dia anak murid Al-Ghazali. Mereka ni balik, mereka ada benda yang mereka setuju, ada mereka yang tak setuju lah Al-Ghazali. Mereka kitab tu mula dipaham balik lah. Dulu mereka khususnya dalam bab ruh, Al-Ghazali hebat, dia tulis kitab Al-Mustasfa di dalam usul, hebat. Tapi saya bukan nak kata suruh bakar kitab Al-Ghazali. Yang quote ni salah ni, geng-geng Allah wujud bila makan ni.
Lain yang orang sebut, lain yang mereka tak makan, lain dengar elok, bukan orang sebut macam tu. Saya nak cerita ini dari segi sejarahnya. Kemudian ulama-ulama mengkritik. Yang mengkritik kita Al-Ghazali bukan semua orang yang kerana dia orang ni aliran daripada macam geng-geng Salafi tu kan, tak. Contohnya yang mengkritik Al-Ghazali, buku Al-Ghazali, menyerang buku Al-Ghazali hebat disebabkan hadis-hadis palsu di dalam Ihya Ulumuddin dan memasukkan ia sebagai penipuan iblis, ialah Al-Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi Hanbali, dia memang mazhab Hanbali di segi fiqh, tapi dia mazhab Asy'ari di segi akidah. Dia mengkritik Ibnu Abdul Bar di Andalus kerana menyatakan Allah Ta'ala datang aras. Tapi Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis mengkritik buku Al-Ghazali dan menyatakan dari samping hadis palsu, dakwaan-dakwaan yang tidak benar di dalam agama. Al-Imam Ibnu Katsir mengkritik Al-Ghazali. Ulama-ulama hadis mengkritik Al-Ghazali di segi hadisnya. Mereka tak menafikan di sudut ketokohannya, istinbat-istinbatnya di dalam fiqh, tapi di segi hadisnya mereka kritik. Ada juga pandangan dia yang masalah lain, khususnya masalah adakah alam ini Allah boleh buat lebih baik daripada alam ni. Ada perbahasan yang panjang hal itu. Al-Ghazali imam besar, jago. Ihya Ulumuddin kalau tanya saya banyak kelebihannya, perbahasannya. Tapi nak kata inilah penentu Muslim yang baik dan tak boleh. Sebab ulama-ulama macam-macam pendirian mereka. Bukan Ibnu Taimiyah yang kritik Al-Ghazali, bahkan Ibnu Taimiyah lebih insaf dalam menilai buku Al-Ghazali. Dia kata Al-Ghazali memenuhi kitabnya dengan dia dhaif dan palsu. Kalau dia tahu, dia tak akan memasukkan benda tu, kerana dia bukan dalam bidang itu, kata dia. Setengah orang dia tak tahu dah. Al-Iraqi dah cek semuanya hadis sahih. Kawan yang kata tu dia tak baca Al-Iraqi. Zainuddin Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia telah menyebut, takhrijkan hadis-hadis Ihya. Dalamnya ada sahih, ada dhaif, ada yang palsu, ada semuanya. Saya bukan kata salah Al-Ghazali, ketokohan dia, keilmuan dia di dalam usul. Baca buku Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, lebih insaf tentang watak Ghazali itu. Ada benda-benda yang sangat positif daripada Imam Ghazali, ada bidang yang bukan bidang dia, macam hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Ada juga pandangan-pandangan dia yang tidak disetujui oleh para ulama secara sepakatnya. Hatta Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, anak murid yang mengangkat namanya, tidak bersetuju dengan beberapa kenyataan Al-Ghazali tentang isu akidah. Dan ada pendirian Al-Ghazali yang membela, menentang golongan mulhid, membetulkan falsafah. Banyak sumbangan Al-Ghazali. Maksudnya pada sisi, pada tubuh Al-Ghazali itu keilmuan, macam-macam pandangan dia. Sebagai manusia ada juga sisi yang tidak dipersetujui. Kita memujinya, kita menyebut Al-Ghazali imam rahimahullah, dikasihi keilmuan, kebijaksanaannya, tokoh besar dalam Islam. Tapi nak jadikan, masukkan dalam undang-undang perlembagaan, kalau tak sama dengan Al-Ghazali, akidah tak betul. Orang yang buat kenyataan macam ni, ada lagi ni, saya mencadangkan supaya meluaskan bahan bacaan di dalam sejarah. Al-Ghazali ni bukan orang Padang Malau, orang mana 3-4 hari ni, bukan. Dia dalam sejarah dia, tokoh dia, sumbangan dia, ketokohan dia, keilmuan dia. Tetapi dalam masa yang sama ada sisi dia yang tidak boleh dipersetujui. Seperti juga ulama-ulama lain, hatta Ibn Taimiyah kan sama. Jangan kita jadikan ulama tu penentu. Yang menentukan sukatan akidah orang ialah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.